Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat semua yang dapat menghadiri Muzakarah pagi ini bersama Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ramli. Alhamdulillah, saya rasa semua sahabat-sahabat dan semua sihat, dan kita doakan juga sahabat yang kat luar sana mudah-mudahan sihat selalu dan diberikan daripada COVID sekarang ni yang semakin tinggi. Kita doa kepada Allah Ta'ala supaya nanti ini boleh diangkat dan kita boleh kuliah kembali seperti biasa. Betul Ustaz? Betul, insyaAllah. Saya serahkan kuliah pagi ini kepada Ustaz Ramli. Boleh silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terima kasih kepada pengerusi Abang Zaki, pengerusi surau kita, seluruh ahli jawatan kuasa, dan tidak dilupakan kepada tuan-puan muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita diberikan kesihatan yang baik, kita diberikan keberkatan dan juga segala kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa tuan-puan, kita akan teruskan sesi pengajian kuliah online kita. Kita akan sambung tajuk yang pertama, iaitu Babut Taharah, dalam tajuk tata cara bersuci. Tajuk pertamanya ialah pembahagian air di dalam Islam. Jadi dalam kitab kita ini membahagikan air ataupun membahagikan air kepada empat martabak ataupun empat level, empat standard. Jadi kita sedang bincang standard yang ketiga. InsyaAllah ini kita akan completekan, kita akan lengkapkan standard yang ketiga, standard air yang ketiga di dalam syariat kita. Air yang ketiga dalam syariat kita iaitu air yang suci pada dirinya, tidak boleh menyucikan yang lain. Ada dua contoh, iaitu pertamanya air mustakmal dan yang keduanya air mutaghayyir. Kita akan bincang hari ini tuan-puan, apa dia air mutaghayyir. Kita akan lengkapkan tajuk yang ketiga ini. Pembahagian air yang pertama kita dah settle, iaitu air yang suci pada dirinya, boleh menyucikan yang lain, iaitu air mutlak. Dan juga pembahagian kedua termasuk dalam kategori air mutlak juga, air yang suci pada dirinya boleh menyucikan yang lain, cuma dia makruh digunakan, iaitu air musyammas. Kita dah bincang sebelum daripada ini, ada 3 ciri air musyammas. Baik, masuk hari ini iaitu standard yang ketiga ataupun standard yang kedua secara umumnya. Kalau secara detailnya standard air yang ketiga iaitu air suci pada dirinya. Dirinya boleh diminum, tak najis, dan boleh menyucikan yang lain. Boleh menyucikan yang lain. Apa maksud boleh menyucikan yang lain? Iaitu boleh berfungsi untuk mengangkat hadas dan juga bersuci najis. Itu dua peranan air di dalam sistem syariat kita. Jadi apa contoh air standard yang ketiga ini? Ada dua contoh. Yang pertama ialah air mustakmal dan yang ketiganya ialah air mutaghayyir. Air mustakmal kita dah bincang detail minggu lepas tuan-puan. Kita dah bincang detail minggu lepas. Air mustakmal ini merujuk kepada air yang digunakan untuk mengangkat hadas dan juga bersuci najis. Itu tempat air mustakmal berlaku pada dua tempat sahaja. Kita jangan terkeliru dengan penggunaan ayat mustakmal pada bahasa. Apabila pada bahasa dia terlalu umum, menyebabkan kita akan umumkan juga hukum. Tetapi di sini lebih spesifik, iaitu mustakmal dari sudut syarak. Mustakmal dari sudut syarak, dia merujuk kepada dua situasi sahaja, iaitu air yang digunakan untuk mengangkat hadas, sama ada kecil ataupun hadas besar, dan air yang digunakan untuk bersuci najis. Dua
tempat sahaja berlaku air musta'mal. Baik, kita akan teruskan tajuk kita pada pagi ini tuan-puan, iaitu air mutaghayyir. Kita akan tengok apa makna air mutaghayyir dan bagaimana situasi berlakunya air mutaghayyir, dan kita nak tengok contoh-contoh yang banyak di dalam air mutaghayyir. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, muka surat 8 bagi kitab Jawi kan, kitab Jawi muka surat 8. Demikian jua, baik serta demikian jua, bawah sekali, termasuk di dalam golongan air musta'mal, ini termasuk di dalam kategori air musta'mal, iaitu air yang berubah salah satu daripada 3 sifat. Berubah dari segi bau, rasa dan warna, dengan sebab bercampur dengan cecair ataupun serbuk, yakni yang mukhalid, yang larut, yang suci, lagi pula banyak berubahnya sehingga jadi bukan macam air, tidak lagi dinamakan air mutlak. Sama ada berubah itu nampak, dilihat atau dirasa, seperti sirap, kopi, susu dan lainnya. Baik, kita nak bincang tuan-puan air yang contoh yang kedua ini, iaitu air mutaghayyir ataupun air muqayyad. Dalam kategori air yang kedua ataupun air yang ketiga, standard suci pada dirinya, tapi dia tak boleh bersuci dan tak boleh mengangkat hadas, tak boleh ambil wuduk, tak boleh mandi wajib, dan tak boleh untuk basuh najis. Tak boleh nak basuh kencing, tak boleh nak basuh berak, dan tak boleh nak basuh najis yang lain. Apa dia contoh air ini? Nama dia lah air mutaghayyir ataupun air muqayyadun. Ada 2 penggunaan bahasa syarak yang biasa digunakan di dalam kitab-kitab fiqh, iaitu air mutaghayyir dan juga air muqayyad. Apa dia air mutaghayyir? Air mutaghayyir ni tuan-puan, air yang berubah salah satu daripada 3 ciri air dengan sebab masuk sesuatu yang suci, lagi pula larut. Kalau masuk sesuatu yang suci tapi sesuatu yang suci tidak bersifat larut, maka dia tidak akan menjejaskan air, tidak akan berubah status air, tetap nama air mutlak. Kita dah bahas sebelum daripada ini. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, air mutaghayyir ni merujuk kepada air yang bercampur. Air mutlak, dia asalnya air mutlak, dia asalnya air putih macam ni tuan-puan, dipanggil air mutlak. Ini dipanggil air mutlak ataupun kita panggil air sahaja. Apabila orang minta air kita hulur air putih, ni dipanggilkan air. Jadi daripada air putih ni, daripada air mutlak ini, apabila masuknya sesuatu yang suci ke dalam air mutlak ini, sesuatu suci itu pula jenis dia larut, maka berubah status itu jadi air mutaghayyir. Hanya boleh diminum, tidak boleh bersuci dan tidak boleh mengangkat hadas. Tidak boleh lagi untuk kita ambil wuduk, tak boleh lagi untuk mandi wajib, tak boleh lagi untuk basuh kecing dan juga basuh najis yang lain. Kita panggil air ini air mutaghayyir. Jadi kesimpulan air mutaghayyir ni tuan-puan, ada 2 kata kunci yang kita perlu ingat. Pertamanya ialah air yang berubah dengan sebab apa? Pertama, dengan sebab masuk sesuatu yang suci. Itu kata kunci pertama. Apabila air itu masuk sesuatu yang suci, dia berubah. Berubah ni pula berubah yang banyak. Ciri yang kedua tuan-puan, nak nama air ini mutaghayyir, mesti dia masuk sesuatu yang suci, ciri dia larut. Kalau masuk sesuatu yang suci tetapi benda yang tidak larut, benda yang pepejal, tidak berubah status air, tetap nama dia air mutlak. Sebab itulah kesimpulan yang kita perlu ingat. Nak dihukumkan air, perubahan air itu, perubahan yang banyak, mesti kita penilaian kita kena tengok perubah banyak ataupun tidak. Kalau berubah banyak, barulah bertukar status mutaghayyir. Perubahan itu dengan 2 sebab, dengan 2 cara. Pertama, dia masuk sesuatu yang suci. Yang kedua pula, jenis benda yang suci itu jenis dia larut ataupun mukhalid. Adapun mujawir ataupun dia pepejal, benda yang tak larut seperti batu, seperti kayu gaharu dan sebagainya,
maka dia tidak menjejaskan air. Apa makna tidak menjejaskan air? Dia tetap dinamakan air mutlak. Air asal dia tuan-puan. Air mutlak ni air asal dia. Dia tidak akan merubah status asal air mutlak. Tetap dinamakan air mutlak walaupun berubah yang banyak. Sebab itu kita kena penilaian kita mesti ada indikator, mesti ada penilai. Apa dia penilai? Dua kata kunci ini untuk menilai perubahan air yang banyak itu sama ada air berubah mutaghayyir, jadi mutaghayyir ataupun kekal mutlak. Kalaulah dia tuan-puan berubah yang sedikit, contohnya kita masuk apa tuan-puan? Contoh kita masuk kopi, kita masuk sirap, kita masuk nila, kita masuk benda-benda lain suci. Berubah ke tidak? Berubah. Tetapi berubah yang sedikit. Nampak seakan-akan teh, nampak seakan-akan kopi, nampak bau seperti bau klorin. Air pahit kita bau klorin tetapi baunya yang tidak kuat. Apabila bau yang tidak kuat, kalau benda tu suci tuan-puan, dia tidak merubah status air, tetap air itu air mutlak. Status asal dia tuan-puan mutlak. Kalau dia tak berubah kepada mutaghayyir, maka tetap dia dipanggil air mutlak. Boleh bersuci boleh bersuci, boleh kita ambil wuduk, boleh kita keadaan besar, mandi wajib, boleh kita basuh kecil dan basuh berak anak-anak kita. Tidak menjadi isu. Kenapa? Kerana berubah bau klorin, ya, tetapi berubah yang sedikit. Warna klorin berubah, ya, tapi berubah yang sedikit. Sebab itulah kita kena ingat, cara penilaian dia mesti berubah yang banyak dan indikator dia, penilai dia mesti ada dua. Pertamanya ialah masuk sesuatu yang suci, yang keduanya jenis benda yang suci itu mesti larut. Baik, settle tuan-puan. Kita terus kepada contoh. Contoh seperti mana contoh yang dinamakan air itu air mutaghayyir, air muqayyad. Mutaghayyir ni dan muqayyad ni nama dia. Contoh dia banyak, tapi nama air ini air muqayyad. Adapun air kopi itu bukan contoh, itu dipanggil air kopi itu dipanggil contoh. Adapun air ini dipanggil muqayyad ataupun mutaghayyir. Mana contoh air mutaghayyir? Seperti sirap, seperti air sirap, air kopi, air susu dan lainnya, lain daripada sirap, kopi dan susu. Banyak lagi air lain, air melo, air teh, air nila, dan sebagainya. Semua itu tuan-puan dinamakan air mutaghayyir. Dia panggil contoh air mutaghayyir. Baik, perubahan ini dia ada dua. Pertamanya, perubahan yang kita nampak ni tuan-puan, perubahan secara fizikal dia panggil, perubahan secara hissi. Dan yang keduanya ialah perubahan yang secara fizikal, yakni perubahan yang secara panggil hissi. Dan keduanya ialah perubahan secara takdir, iaitu perubahan yang tak nampak, bukan fizikal. Fizikal kita boleh nampak, warna dia berubah, bau dia berubah, rasa dia berubah. Itu dipanggil perubahan secara zahir, perubahan secara fizikal air. Masuk sesuatu yang suci dia berubah, maka kita kena nilai. Kalau berubah banyak, maka hukum dia, keluarlah rizat dia, hukum dia air mutaghayyir. Apabila air mutaghayyir, maka impak dia, hukum dia kita tahu hanya boleh minum, tetapi bersuci dan keadaan tak boleh. Tetapi ada perubahan yang kedua, dipanggil perubahan yang takdiri, perubahan yang tak dapat dilihat dengan mata kita. Tengok sama saja air putih, tak berubah fizikalnya, tetapi dia perlukan takdir, dia perlukan eksperimen untuk pastikan air ini berubah ataupun tidak. Ini kita nak menjawab soalan yang Al-Fadhil Tuan Bilal kita tanya minggu lepas. Kalaulah 10% masuk air mustakmal, 90% air mutlak, apa hukum air tersebut, boleh guna ataupun tidak? Ini soalan yang bagus. Jadi hari ini kita detailkan apa status air mutlak, warna putih, masuk air mustakmal, warna putih. Adakah perubahan? Fizikal tak nampak berubah. Tetapi kalaulah dia berubah pada hissi, pada takdiri, perubah yang kena
eksperimen, kena uji kaji, maka tetap bertukar air itu jadi mutaghayyir. Baik, kita tengok dulu sebelum kita detailkan. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Atau ni atau pada kata perubahan yang kedua. Perubahan yang pertama, perubahan fizikal, boleh tengok warna dia berubah, boleh tengok bau dia berubah, rasa dia berubah. Masuk air kopi, kalaulah kita ambil satu jug air, asalnya satu jug air mutlak ni tuan-puan boleh digunakan untuk minum, boleh digunakan untuk ambil wuduk, boleh digunakan untuk mandi wajib, boleh digunakan untuk basuh najis asal dia. Tapi apabila kita masuk kopi dan kopi itu larut, kopi itu menepati dua indikator, menepati dua penilai. Kenapa? Dia suci dan dia larut. Apabila kita nak nilai perubahan, kalau kita masuk dua sudut teh kopi, adakah dia berubah yang banyak? Dia berubah sedikit saja. Dia seakan-akan kopi. Orang tak panggil. Ni orang kata ni air apa ni? Air kopi ke air apa? Sebab dia nak panggil kopi tak solid kopi. Menyebabkan dia kata, betul ke air kopi ni? Tengok air tak macam kopi je ni. Maka itu dia panggil perubahan yang sedikit, yang tak boleh dinisbahkan mutaghayyir. Tetap nama dia air mutlak. Sebab dia berbeza dengan masuk najis. Lain. Kalau masuk najis tak dikira sedikit ataupun tak dikira berubah ataupun banyak. Auto. Masuk najis sedikit, kalaulah air itu tak sampai 2 kolah, kalau masuk air itu tuan-puan tak sampai 2 kolah, air yang sedikit masuk najis, berubah ataupun tidak, dia auto. Dia auto najis. Dia auto najis. Ini kita bincang ni masuk sesuatu yang suci. Kalau masuk sesuatu yang suci, kalau dia berubah sedikit, tetap nama dia air mutlak. Baik. Ini dipanggil apa tuan-puan? Dipanggil perubahan fizikal. Kita nak bincang jenis perubahan. Perubahan pertama, perubahan fizikal, mudah. Sebab kita just tengok, kalau berubah banyak, jadi bertukar hukum. Kalau berubah sedikit, hukum dia tak bertukar. Tetap nama air mutlak. Jenis yang kedua yang kita nak bincang, atau ni jenis yang kedua, iaitu perubahan yang tak nampak. Dia panggil apa? Dipanggil perubahan air itu, perubahan yang memerlukan eksperimen. Dia panggil perubahan pada takdiri. Kena takdir, kena uji, kena eksperimen dulu air itu. Mana contoh dia? Ni. Atau tidak nampak. Ini perubahan yang tidak nampak dengan mata kasar kita. Cuma pada takdir sahaja. Cuma pada takdir sahaja. Kena uji. Dia berubah, perlukan kepada uji kaji, perlukan kepada eksperimen. Contoh dia seperti bercampur dengan air mawar yang sudah hilang baunya, bau air mawar, dan bercampur air mutlak tadi dengan air mustakmal. Air mutlak ni tuan-puan, satu jug tiba-tiba menitih 2 sudu air mustakmal. Air mustakmal ni sama ciri, putih sama putih, warna sama warna, putih sama putih, bau sama, rasa pun sama. Jadi apabila masuk sesuatu yang suci tetapi ciri yang sama dengan air mutlak, maka nak tahu berubah ataupun tidak air itu, perlukan eksperimen, perlukan takdir, perlukan uji kaji untuk melihat air itu berubah ataupun tidak. Untuk menilai air itu berubah ataupun tidak. Baik, dia ada 2 isu di sini tuan-puan. Pertamanya, cara untuk kita uji. Yang keduanya, hukum uji. Apa hukum kita nak uji? Adakah wajib ataupun sunat? Kalau air itu masuk sesuatu yang suci tuan-puan, kalau kita nak guna air itu, masuk sesuatu yang suci, masuk sedikit.
Kalau masuk banyak tak kisah. Kita dah tahu dah, auto dah. Kalau masuk sedikit, masuk 2 sudu air mawar, masuk 2 sudu air mustakmal ke dalam air mutlak 1 jab, maka kita nak tengok berubah ataupun tidak. Pertama kita tengok dulu tuan-puan, ada 2 isu tadi. Pertama hukum uji, yang kedua cara uji. Hukum uji ni tuan-puan, apa hukum dia? Hukum dia sunat uji kalau kita nak guna. Tak wajib uji kalaulah benda tu benda suci masuk. Tak wajib uji. Kalau kita nak guna, kalau tak nak guna tak sunat. Kita nak guna air itu untuk apa? Untuk ambil wuduk. Nak guna air itu untuk mandi wajib. Nak guna air itu untuk basuh kencing. Nak guna air itu untuk basuh berak anak kita. Maka apa hukum uji? Sunat uji. Kalau tak nak uji boleh ke tidak? Boleh. Memadai dengan zon sahaja. Ada 2 level hukum. Pertamanya hukum asasnya tak sunat, tak sunat. Hukumnya memadai, yakni sah. Kita zon hati kita. Kalau 1 jam air masuk 2 sudu, berat hati kita biasanya tak berubah. Memadai sekadar zon hati kita sahaja. Ini di dalam bab bersuci. Memadai, dia ada 2 kaedah, bab bersuci dan bab masuk solat. Nak masuk dalam solat, memadai zon tak wajib yakin. Di dalam bab nak keluar solat, wajib yakin tak memadai zon. Itu kaedah dan formula yang umum. Jadi level pertama tuan-puan, memadai zon, tak perlu kita uji. Berat sangka hati kita sekadar 2 sudu je menitih ni, ataupun 1 sudu je menitih masuk dalam 1 baldi air mustakmal 2 sudu ataupun 1, 2, 3 titik air masuk dalam 1 jab ataupun 1 baldi air mutlak. Zon kita berubah ke tidak? Tak berubah yang banyak. Apabila zon kita tak berubah yang banyak, status air itu kekal mutlak, boleh digunakan. Tetapi kalau zon kita kata, ni banyak ni air ni, segelas air mustakmal masuk dalam 1 jab, maka perubahan yang banyak zon kita. Memadai zon tak perlu uji. Tetapi kalau kita tak nak zon, tapi kita nak guna juga, kita nak yakin, sebab kita nak guna, sunat kita uji. Jadi dapat pahala kita uji sebelum kita guna. Kenapa kita nak uji? Sebab kita nak guna ambil wuduk air yang ada dalam jab kita. Nak guna basuh kecil air yang ada dalam jab. Tapi menitih air mustakmal 2-3 titik. Maka sunat kita uji. Baik, serta tuan-puan, itu hukum uji. Baik, isu yang kedua. Yang keduanya cara uji. Bagaimana cara untuk kita uji? Bagaimana cara untuk kita eksperimen? Baik, cara eksperimen tuan-puan. Kalau 1 jab air yang masuk menitis 1 sudu, 2 sudu air mustakmal, ini air yang menitis. Inilah air yang kita nak guna. Maka kita asinkan. Jangan kita jadikan ini bahan uji kaji. Jangan. Sebab ini kita nak guna. Kita ambil air lain. Contohlah. Kita ambil air lain. Air lain 1 bekas yang sama. Kalau ada air lain, kita ambil air lain bekas yang sama. Dengan kuantiti yang sama. 1 jab lain. Kuantiti yang sama. Kalau 1 jab air mutlak yang masuk 2 sudu, kita ambil juga 1 jab air lain, dan kita ambil alat uji kaji. Kita guna 3 alat. Sebab apa 3 alat? Sebab kita nak nilai 3 ciri. Ciri pertama warna, ciri yang kedua bau, ciri yang ketiga rasa kita. Alat uji kaji 3. Bekas uji kajinya, ambil air lain yang sama kuantiti dengan air yang masuk dalam air yang masuk menitis air mustakmal yang kita nak guna. Air ini, contoh dalam bekas ni, ini air mutlak yang menitis air mustakmal. Sebab air ni yang nak guna. Boleh tak aku nak guna air ni? Nak tahu boleh tak nak guna air ini, level pertama zon cukup. Tapi kita nak sunat, nak dapat pahala sebab kita nak guna, kita nak uji. Maka sunat kita uji kalau kita nak guna air ini untuk ambil wuduk. Baik, cara dia, 1 bekasnya, kita ambil bekas lain, jangan guna bekas ni. Kita ambil bekas lain, kuantiti air yang sama dengan kuantiti air yang telah yang masuk
air mustakmal tadi. Dan alat uji kita ambil 3 alat. Kalau alat dia berbeza dengan kalau masuk bahan ini bahan najis. Sekarang ni kita tak bincang najis tuan-puan, kita bincang masuk benda suci. Air mustakmal itu suci. Maka kita pilih alat dia tuan-puan, alat yang ringan. Dia tak sama dengan alat kalau nak uji masuk najis. Lain. Kalau masuk najis dalam ni nak uji tu lain, tu cerita lain. Baik. Yang tu biar dulu. Kita fokus hari ni air mutlak masuk benda suci yang sama ciri dengan air mutlak, nak guna air itu sunat uji, dan alat uji dia kita pilih 3 alat yang ringan. Okey, apa dia 3? Pertama dia warna. Apa kita nak pilih warna untuk uji warna? Pilih warna tuan-puan disebut di dalam kitab I'anatul Talibin dan disebut juga dalam kitab Sulamus Sibyan jilid pertama. Apa dia alat yang digunakan? Warna kita guna alat dia tuan-puan perahan buah anggur hitam. Buah anggur itu anggur yang hitam. Kita nak warna dia. Ambil perahan dia. Ambil perah, ambil sebiji anggur, perah dia tu. Nak ambil berapa sudu, tuan-puan? Kalau jatuh 2 sudu air mustakmal, ambil 2 sudu perahan anggur. Kalau jatuh 1 sudu air mustakmal, ambil 1 sudu. Kalau jatuh 2-3 titik, kita ambil 2-3 titis perahan anggur. Kita ambil perahan anggur 2-3 titis, sama banyak dengan kuantiti air mustakmal yang masuk ke dalam. Kita masukkan ke dalam ni dan kita tengok, kita kacau-kacau. Adakah warna berubah yang banyak menjadi warna anggur hitam ataupun warna anggur merah? Anggur hitam tu, anggur kan ada purple tu. Adakah berubah air yang kuantiti yang sama tadi, yang telah masuk menitis air mustakmal dalam air mutlak? Ambil kuantiti yang sama, jangan kuantiti yang banyak, kuantiti yang sama. Kita masukkan air mustakmal yang menitis pun kuantiti sama sebab nak uji berubah ataupun tidak. Kita tengok tak berubah. Berubah sedikit, memang berubah, nampak macam anggur hitam tapi tak banyak. Tak boleh nama air ni air anggur hitam. Tak boleh nama. Orang panggil air apa ni? Nama imbas-imbas, tengok macam air macam berubah tapi berubah sikit-sikit saja, nampak macam anggur hitam. Nampak buah tu macam buah anggur. Nampak nak macam jus anggur tapi bukan jus anggur. Dia berubah yang sedikit, tidak berubah status. Kalau berubah sedikit tuan-puan, tetap dinamakan air mutlak. Itu penilaian yang kita kena buat. Dan indikator dia tu tuan-puan ingat, ini sangat penting. Setengah orang dia lupa. Asalkan berubah je terus dia kata air itu mutlak, mutaghayyir. Tidak, dia mesti syarat berubah itu berubah yang banyak. Jangan terkeliru dengan najis. Najis tak perlukan berubah banyak. Najis ini kalau 2 qalah lebih, masuk najis banyak, masuk najis, takdir dia berubah, walaupun berubah sedikit, tetap auto najis. Najis tak perlukan berubah yang banyak. Tu beza mutaghayyir dengan mutanajis, berbeza cara penilaian dia. Baik, yang kedua, sama je konsep dia tuan. Bagaimana cara untuk kita nilai dari sudut bau? Apa alat yang kita nak guna bau? Tadi kalau warna, kita boleh guna benda yang tak tajam, sederhana tajam, seperti perahan anggur, tak tajam. Kalau tajam, dia panggil warna yang tajam seperti dakwat merah. Itu tajam, tak perlu guna dakwat yang merah. Just guna jus ataupun buah, warna buah. Sebab warna buah dia jarang warna yang tajam. Jadi warna yang tak tajam boleh digunakan sebagai alat untuk uji air mustakmal yang jatuh ke dalam air mutlak. Dari segi yang kedua tuan-puan, dari segi bau. Bau juga kita ambil bau yang tak tajam, bau yang sederhana, tak terlampau tajam, untuk jadikan alat ataupun untuk dijadikan bahan uji kaji dari sudut bau. Disebut dalam kitab I'anatul Talibin tuan-puan, dari sudut baunya dia menggunakan bau apa? Dia menggunakan bau luban ataupun kemian serani. Dia bau kemian ni tuan-puan, kemian ni dia agak sederhana, bau dia tak kuat. Luban ni ataupun kemian ni tuan-puan, dia ada aroma dia, ada bauan dia, dia akan mengeluarkan aroma yang tersendiri, tetapi aroma dia tidak terlampau kuat, hanya sederhana. Maka kita masukkan luban, air luban tuan-puan, kita masukkan luban 2-3 dia fizikal dia kecil-kecil, halus-halus, kita masuk 2-3 biji ke dalam air, kacau,
adakah bau luban. Kalau bau sedikit, tidak berubah, air itu tetap dinamakan air mutlak. Kalau berubah, maksud dia tuan-puan, air yang ada dalam satu jab ini berubah, nama dia air mutaghayyir, tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan juga bersuci najis. Baik, last sekali tuan-puan, bahan uji kajian ketiga ialah kita nak test dari segi rasa dia. Tak perlu letak di lidah. Cuma kalau nak yakin, kita tak di lidah lah. Itu nak yakin. Rasa ni tuan-puan, kita ambil apa dia? Iaitu test dari segi delima, buah delima. Bukan bau, tapi dari sudut test dia. Jadi kita ambil perahan delima, 1 sudu, 2 sudu, mengikut kuantiti air mustakmal yang tumpah masuk ke dalam air mutlak tadi. Konsep yang sama, result juga cara penilaian sama. Kalaulah rasa dia agak kuat, maka berubah bau tadi, berubah status tadi, jadi air itu air mutaghayyir. Baik, itulah dia tuan-puan, dua benda yang kita perlu tahu, cara untuk menilai adakah air yang masuk, air yang sama ciri, air mustakmal masuk ke dalam air mutlak, berubah ataupun tidak. Maka cara dia tuan-puan, kita mesti buat bahan uji kaji. Kita mesti uji ataupun kita kena eksperimen. Dan kita dah tahu cara eksperimen, kita dah tahu. Dan yang keduanya, hukum kita dah tahu. Kalaulah kita nak guna, sunat kita uji, sunat kita takdir. Kalau kita tak nak takdir, level asas dia zon, memadai dengan zon. Cukup untuk kita guna air tersebut. Baik, settle. Ya. Air luban dengan air delima tu masuk dalam air mutlak ya, Ustaz? Ya, betul. Cara nak uji dia, okey, 3 bahan uji kaji ni kita test asin-asin. Maksudnya sebab kita nak nilai dari 3 ciri. Ketiga-tiga ciri kita nak nilai. Cuma tuan-puan, penilaian kita adakah perlu berubah 3-3? Tidak. Berubah 1 daripada 3 dah dinamakan air itu mutaghayyir. Contohnya tuan-puan ubah dan test dari segi warna. Apabila test dari segi warna tak berubah, tuan-puan test pula dari segi bau. Bau pun tak berubah. Tuan-puan test pula dari segi rasa. Rasa tak berubah. Maksud dia air itu tetap mutlak. Kalau berubah 1 daripada 3 tuan-puan, tetap dinamakan air itu mutaghayyir. Dia tak perlukan berubah ketiga-tiga, asalkan berubah 1 daripada 3 ciri. Ataupun berubah 1 daripada 3 ciri, maka dia akan berubah status. Sebab ada orang terkeliru, dia kata, orang biasa tanya, Ustaz, adakah perlu berubah ketiga-tiga ciri? Jawab dia, tak perlu. 1 daripada 3 ciri sudah dinamakan air itu air mutaghayyir. Baik, bahan uji kaji dia, kita test dari sudut warna, perahan delima, perahan anggur. Kita test dari sudut bau, kita boleh ambil kemian serani, kemian arak, kemian putih ataupun dipanggil dalam bahasa Arab luban. Kita boleh test dari sudut taste ataupun rasa, guna buah delima. Dia rasa dia tak kuat buah delima ni, tak perlukan rasa kuat, tak perlu. Kenapa? Kerana masuk benda suci, bukan masuk benda najis. Dia beza. Kalau masuk benda najis, alat uji kaji itu kena power. Baik, saya tahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Atau tidak nampak itu. Atau perubahan yang tidak nampak, cuma perubahan pada takdir sahaja. Mana contoh? Seperti bercampur dengan air mawar yang sudah hilang baunya dan bercampur dengan air mustakmal. Maka air ini hukumnya sama macam air mustakmal. Dari segi tak sah dibuat bersuci dengan dia. Baik, hukum air mutaghayyir ni tuan-puan, status air mutaghayyir sama dengan air mustakmal. Apa dia sama? Iaitu hanya boleh diminum, tapi tak boleh mengangkat hadas dan tak boleh bersuci najis. Itu maksud sama. Sama dari segi hukum, dia boleh minum saja. Air mustakmal pun boleh minum, walaupun makruh minum. Tapi air ni tak makruh lah, mutaghayyir ni. Air mutaghayyir ni boleh diminum, tetapi tak boleh bersuci najis. Tak boleh kita nak bersuci najis, nak basuh kecil dengan air sirap. Beli air sirap, nak minum, dahaga sangat, tiba-tiba nak kecil, kemudian masuk hutan, berhenti parking kereta tepi jalan, RNR tak ada,
parking tepi jalan, dia kecil, dia hantar mana-mana, ada pokok mana-mana, kemudian dia basuhlah dengan air sirap yang ada di tangan dia, maka tidak sah membasuh bersuci air kecil kita, bersuci air kecil, bersuci apa nama ini, dia panggil apa, najis kencing kita dengan air sirap. Kenapa? Kerana air itu mutaghayyir. Itu status air mutaghayyir. Baik. Sebaliknya, jika bercampur dengan sesuatu benda yang suci itu sedikit. Baik, ini kesimpulan tuan Nabi dah. Jadi habis air mutaghayyir, dah settle air mutaghayyir dan dah settle air mustakmal, kemudian dia nak buat kesimpulan standard air yang ketiga ini. Musannif kita nak buat kesimpulan daripada air yang ketiga ini. Pada air ketiga dia nak buat kesimpulan. Baik, apa kesimpulan dia? Standard ketiga ni tumpuan ada dua contoh. Jadi kesimpulan kedua-dua contoh. Air mustakmal kita dah tahu dia berlaku pada 3 tempat ataupun berlaku pada 2 tempat saja. Berlaku pada ketika mengkadas, berlaku ketika ambil wuduk. Berlaku ketika mengkadas dan bersuci najis. Baik, 2 tempat ini. Dan yang kedua air mutaghayyir, air kopi, air apa nama ini yang kita belajar tadi, air sirap dan sebagainya. Baik, apa kesimpulan dia? Jika bercampur dengan sesuatu benda yang suci itu sedikit dan berubahnya sedikit, tidak hilang nama air mutlak. Ini kesimpulan dia nak tekankan kepada kita, iaitu perubahan itu mesti perubahan yang banyak. Kalau perubahan yang sedikit, dia tidak menjejaskan standard air mutlak. Tetap status itu air mutlak. Walaupun berubah warna, masuk teh, nampak macam teh. Ya, nampak macam teh, tapi tak boleh panggil air teh. Kenapa tidak boleh nisbah kepada air teh? Kerana air itu tidak berubah yang banyak. Kita sendiri pun kita tak confident nak panggil ni air teh kaya apa ni. Keruh macam ni, air teh kaya apa. Dia tak confident nak panggil air teh. Kenapa? Kerana perubahan yang tak banyak. Kalau perubahan yang sedikit tuan-puan, tetap nama itu nama air mutlak. Seperti bercampur dengan cecair yang sama sifatnya dengan air, maka air ini masih suci lagi, menyucikan yang lain. Kalau masuk sedikit benda suci, dia berubah, tetapi berubah tu sedikit, maka tetap nama air mutlak. Pada pendapat saya, ini tambahan dia pengarang, ada tambahan pengarang dalam kurungan itu. Pada pendapat saya, air paik yang kita gunakan sekarang, yang mana telah bercampur dengan klorin, termasuk dalam golongan air ini. Air apa? Air berubah yang sedikit. Kalaulah klorin itu tak banyak, klorin itu sedikit, maka perubahan sedikit. Tapi kalau bau dia kuat tuan-puan, 2 hari tak ada air, kita mula-mula kita buka air yang kotor dan baunya kuat klorin. Kalau kuat bau klorin, tunggu dulu beberapa minit, bagi dia slow dulu bau, bagi dia kurang sedikit bau, baru kita boleh guna. Kenapa? Kerana kita tahu ketika kuat bau klorin itu sudah dinamakan mutaghayyir. Beberapa minit dia hilang bau klorin yang kuat, dia ada klorin saja tapi baunya tak kuat, maka dinamakan air itu air mutlak. Walaupun berubah, tapi berubah itu sedikit. Demikian juga air yang bercampur dengan sesuatu benda yang suci, ini pengecualian tuan-puan, pengecualian air mutlak. Kita dah sebut sebelum daripada ini tuan-puan, ada 5 pengecualian. Sebelum ni kita sebut ada 5 pengecualian. 5 pengecualian air yang berubah tapi tetap dinamakan air mutlak. Dalam bab air mutlak dulu, ataupun dalam standard air yang pertama, kita dah bincang benda ni, iaitu pengecualian tetap dinamakan air mutlak walaupun perubahan yang banyak. Ada 5 isu yang kita bincang. Ni dia sebut 2 saja. Mana contoh? Demikian juga, sama juga, yang ini sama dari segi hukum, suci lagi menyucikan, tetap dinamakan mutlak. Tu demikian juga. Begitu juga tu sama dari segi hukum.
Hukum apa? Suci lagi menyucikan. Dinamakan air mutlak walaupun berubah yang banyak. Air yang bercampur dengan sesuatu benda suci, yang beku, yang pejal, ataupun yang berasin, yang mujawir, yang tak beku, yang orang panggil terasin, benda tu dia tak larut. Mujawir ni dia tak larut. Seperti kayu gaharu dan minyak makan dan sebagainya. Contoh tuan-puan, kayu gaharu dimasukkan ke dalam air, berubah yang banyak air tersebut, maka tetap dinamakan air itu air mutlak. Kenapa? Kerana tak dapat ciri air mutaghayyir. Sebab itu indikator air mutaghayyir sangat penting kita kena tahu untuk menilai. Jadi kita nak nilai kena ada piayawan. Nak nilai air mutaghayyir kena ingat dua benda. Kalaulah berubah yang banyak tetapi tak menepati dua piayawan air mutaghayyir, maka tidak berubah air mutaghayyir. Sebab ini pengecualian. Kalaulah masuk itu benda suci, tetapi benda suci itu benda yang mujawir, yang terasin, yang tak larut, maka tidak bertukar air mutaghayyir, tidak berubah air menjadi air mutaghayyir, tetap dinamakan air mutlak. Kenapa? Tidak menepati dua ciri air mutaghayyir. Ciri yang keduanya air mutaghayyir, ciri pertama benda suci masuk ke dalam air mutlak, ciri yang keduanya ialah benda suci itu ciri dia mesti ciri yang larut, bukan ciri yang mujawid, bukan ciri yang tak larut. Kalau masuk benda yang larut, lagi pula suci, berubah yang banyak, settle, itu mutaghayyir. Tetapi kalau berubah yang banyak, masuk benda suci tapi tak larut, tak mutaghayyir, tetap air itu mutlak. Itulah dia ciri piayawan yang menjadi indikator kita untuk menilai air mutaghayyir ataupun tidak, tuan. Baik, settle. Pengecualian yang pertama seperti gaharu dan sebagainya. Seperti itu juga. Ini pengecualian yang kedua. Kita dah sebut sebelum daripada dia ada 5. Ada 5, ini dia sebut 2 sahaja. Seperti itu juga air yang berubah sebab bercampur dengan sesuatu benda yang tidak dapat dielak daripadanya. Ini sebelum daripada ni kita dah sebut, iaitu bercampurnya berubah yang banyak dengan sebab apa? Dengan sebab sukar untuk menjaga air, sukar untuk mengelakkan daripada air itu berubah. Jadi kalau sukar untuk kita elak, maka berubah yang banyak itu tetap dinamakan air itu air mutlak. Mana contoh? Seperti tanah, tempat lalu air itu tanah. Seperti busuk bau air, bau perubahan yang banyak, bau yang kuat. Bau yang kuat itu dia panggil perubahan yang banyak. Perubahan yang banyak dari sudut bau. Bau apa? Bau busuk. Busuk apa? Busuk dengan sebab busuk air. Kenapa? Dengan sebab busuknya air itu, dengan sebab sukar untuk kita elak. Contoh dia, tempat tanah, tempat lalunya air, tanah itu tanah yang berbau, maka tak dapat dielak. Itu contoh. Contoh yang kedua, seperti tanah atau lumuk. Contoh yang kedua, seperti lumuk. Kenapa dalam telaga kita air bertukar warna, bau lumuk? Warna jadi lumuk biru ataupun hijau. Dengan sebab air itu ada di dalamnya lumuk, dan lumuk itu termasuk suatu perkara yang sukar untuk kita jaga. Okey, dan contoh ketiga, dan tempat air bertakun dan mengalir, sama. Kenapa bau? Kerana bertakun lama air tadi. Kenapa bau? Kerana tempat alir lalu, tempat air mengalir, longkan mengalir itu, di dalam longkan itu lalunya tempat tanah yang berbau.
dan juga berubah dengan sebab lama bertakun. Sama juga. Dengan sebab lama bertakun. Baik. Semua contoh-contoh ini termasuk di dalam pengecualian perubahan yang tetap dinamakan air mutlak tidak berubah menjadi air mutaghayyir walaupun perubahan yang banyak. Jadi cara kita nak nilai, cara kita nak nilai macam mana tuan-puan? Penilaian dia mesti berubah yang banyak. Itu cara dia. Indikator dia ialah mutaghayyir ini mesti kita tengok dari dua indikator. Pertamanya apa dia tuan-puan? Pertamanya sesuatu yang suci. Keduanya dia masuk benda yang suci itu mesti larut. Kalaulah dapat dua ini, secara umumnya air itu berubah menjadi mutaghayyir. Tetapi dia ada pengecualian. Ada beberapa pengecualian. Pengecualian kita kena ingat tuan-puan. Kalau kita ingat yang general, tak ingat pengecualian juga tak perfect. Jadi pengecualian ni memang kita kena ingat. Dia tak boleh nak panggil apa, tak boleh nak guna formula. Memang kita kena ingat. Adapun indikator tadi general, okey. Yang general pun kita kena ingat, pengecualian pun kita kena ingat. Apabila kita ingat dua ni digabungkan dengan asas ataupun digabungkan dengan penilaian, cara kita nilai, digabungkan dengan indikator dan gabung dengan pengecualian, insya-Allah kita akan pemahaman kita akan clear dan akan mantap. Baik. Last kali tuan-puan, air yang keempat. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan tuan-puan. Minggu depan, sebab kita tak nak panjangkan. Kalau kita panjang pun dia akan jadi tak berapa efektif. Tak berapa nak produktif. Lagi tak efektif lah kalau kita terus sambung. Sebab kita tak nak dia jadi just ada kelas. Kita tak nak. Kita walaupun sedikit tapi benefit tu yang kita nak. Bukan kita nak just ada kelas. Hantar sampai 2 jam pun tak apa. Orang tak faham pun tak apa. Tak. Kita orientasikan kepada faham. Kita based on kepahaman paling penting. Walaupun setengah jam tetapi result dia kita dapat yang terbaik, itulah yang kita target. InsyaAllah sempat khatam. Dia tak banyak. Dia simple sahaja. Kalau PKP lama lagi, sempat kita khatam. Wallahualam, insyaAllah kita akan sambung standard yang terakhir tuan-puan minggu depan. Kita akan akhirkan bab air minggu depan. Selepas ni kita akan masuk tajuk baru, iaitu tata cara bersuci najis. InsyaAllah selepas bab air minggu depan kita serta air. Dan next kelas ataupun next minggu lagi kita akan masuk tajuk baru, iaitu tata cara bersuci najis. Cara nak basuh kecil dan juga cara untuk kita nak basuh. Belum lagi. Itu tata cara bersuci najis umum. Belum masuk lagi cara nak basuh berak, cara nak basuh kecil, belum lagi. Baik, saya serah balik kepada Abang Zaki. Ada soalan ke? Kita tengok dulu kalau ada soalan sebelum kita serah balik kepada Abang Zaki. Okey, ada soalan daripada Al-Fadhil Tuan Bilal kita. Sekiranya kita wuduk, air mustamal bercampur dengan air mutlak 50% sebab kekurangan air, tetapi kita zon bahawa air ini sah untuk wuduk, bagaimana kedudukan wuduk ini? Baik, kalaulah air ini air yang bercampur dengan air mutlak, air mustamal bercampur dengan air mutlak yang ada yang kita guna untuk ambil kita nak guna untuk ambil wuduk, kemudian dia bercampur dengan air mutlak. Dia bercampur dengan air mustamal. Yang kita dah nak, yang kita cerita tadi, perlukan eksperimen tadi. Cuma dia bercampur itu kalau sedikit okey, tapi dia bercampur agak banyak. Baik, banyak itu bercampur dengan kuantiti air juga banyak. Maksud banyak kita ni bukan banyak sampai 2 kolah. Sampai 2 kolah tak menjadi isu. Maksud banyak ni bukan 1 jak tapi 1 baldi. Maksud air mustamal juga banyak. Banyak tu bukan maksud 2 kolah. Walaupun dari segi istilah, apabila kita sebut air yang banyak, istilah fiqh merujuk pada 2 kolah. Tapi di sini banyak di sudut kita. Adakah boleh diguna air itu? Kita sebut tadi tuan-puan, kembali balik sama je konsep dia. Kalaulah zon kita, asasnya kalau zon kita, dia ada 2 level hukum. Pertama, zon memadai ataupun sah sekadar zon. Kalau berat hati kita masuk 20%, 30%, 50% dalam air yang agak banyak ni, 1 baldi, tak berubah air ni. Boleh ke status dia tetap air mutlak, boleh diguna untuk ambil wuduk. Level dia zon. Itu level asas. Tetapi kalaulah kita nak confident, sunat, kerana kita nak guna air itu, sunat kita uji, kaji ataupun kita takdir.
Kalau kita nak lebih confident, kita sunat, bukan harus, tetapi sunat, dan bukan juga wajib, sunat untuk kita takdir. Tapi kalau kita tak nak takdir pun tuan-puan, okey, just zon sahaja. Ini syarat tidak memberatkan kepada kita untuk kita uji. Dalam nak ambil air sembahyang nak kena uji lagi. Tidak perlu uji, zon sudah memadai. Cuma kita nak dapat pahala saja, kita nak zon sebab kita nak guna. Baik, soalan yang seterusnya. Sekiranya air laut yang rasanya masin bercampur dengan air tawar mutlak menyebabkan perubahan rasa tawar kepada masin, bagaimana kedudukan air, tuan? Baik, air ini, jawab dia tuan-puan, lupa nak sebut, pengecualian juga air laut tetap air mutlak walaupun dia sifat asal dia itu masin. Ini termasuk air laut, dia panggil jenis air mutlak walaupun perubahan yang banyak. Kita dah sebut dalam contoh air mutlak ada 7 contoh, iaitu air laut. Salah satunya air laut. Air laut ini tuan-puan, dia termasuk air mutlak walaupun perubahan yang banyak. Baik, seterusnya soalan air yang Al-Fadil Tuan Haji Rusli, air yang kat parit itu hitam, bertakum dan berbau atau mengalir, bagaimana statusnya? Baik, kalaulah air itu bertakum, kita tengok air itu bertakum bukan dengan sebab unsur lain, bertakum memang dengan sebab tempat dia. Maksudnya berbau kuat tu dengan sebab dia bertakum lama, bukan sebab unsur lain, bukan sebab benda lain masuk, tidak. Dengan sebab apa yang bau? Dengan sebab bertakum lama, ataupun dengan sebab benda asal kejadian dalam tu, lumut, ataupun benda-benda asal dalam tu, asal kejadian. Ini antara pengecualian yang kita pernah sebut 2-3 minggu lepas. Status dia tetap nama air mutlak. Tetapi kalau kita tengok air dalam parit ni bertakum menyebabkan berbau, tapi ada unsur lain masuk, itu bertukar jadi mutaghayyir. Kalau unsur lain itu suci, dinamakan air mutaghayyir. Unsur lain itu najis, dinamakan air mutanajjis. Kalau memang tidak ada bercampur dengan unsur lain, memang perubahan dengan sebab lama bertakun, perubahan dengan sebab asal kejadian kerana dalam tu ada lumut, ataupun dalam tu ada pokok kiamban, ataupun dalam tu ada akar kayu, akar pokok jerin, baunya seperti jerin, akar petai, baunya seperti petai, maka tidak merubah air itu, tetap namakan air mutaghayyir. Baik, itulah perempuan. Soalan dah rasanya dah tak ada. Baik. Okey, kita kembali balik kepada Abang Zaki. Terima kasih semua. Terima kasih Fadil pengurusi kita. Terima kasih kepada JK. Terima kasih kepada seluruh tuan-puan yang meluangkan masa untuk sama-sama kita meningkatkan kualiti ilmu kita, kualiti amalan kita. Dengan sebab bertambahnya ilmu akan meningkatkan kualiti amalan kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih kepada sahabat semua, daripada Uzakara, daripada Abang Desa Azhar, dan terima kasih juga saya kepada Salah hari pagi ini, dan kita membawakan juga kepada rakan-rakan yang lain yang kita akan buat setiap hari Ahad pukul 10, setiap minggu hari Ahad pukul 10, dan saya mengakhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. InsyaAllah. Baik tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan dalam tajuk terakhir kita berair, standard yang keempat. Minggu depan insyaAllah standard keempat air yang kita akan settlekan minggu depan, iaitu standard air yang terakhir, iaitu air yang bercampur dengan air najis. InsyaAllah. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.